A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Baik, kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Himpunan Hukum Ahkam Puasa dan Masalah Berkaitan menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kita sampai muka surat sebelah yang ketiga. Sebab-sebab diwajibkan berpuasa, di bawah tajuk sebab-sebab diwajibkan berpuasa. Ada secara umum, secara khusus. Kita muka surat sebelah. Sebab-sebab diwajibkan berpuasa secara khusus yang ketiga. Baik. Sebab-sebab diwajibkan berpuasa secara khusus yang ketiga. Kata pengarang hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ijtihad masuknya Ramadan bagi orang yang tidak mengetahui waktu. Ijtihad masuknya Ramadan bagi orang yang tidak mengetahui waktu. Contoh dia macam mana? Dia datangkan contoh. Contohnya seseorang yang berada di dalam penjara yang gelap. Seseorang yang berada di dalam penjara yang gelap gelita dan seumpamanya yang tidak dapat mengetahui tempoh waktu, hendaklah berijtihad dalam menentukan masuknya Ramadan. Orang yang dipenjarakan sebagai contoh, dan dipenjarakan dalam keadaan di satu sel ataupun di satu tempat yang memang dia tak dapat langsung cahaya matahari. Dia diharamkan daripada dapat cahaya matahari. Jadi dia tak tahu siang dan malam, dia tak tahu. Jadi nak buat macam mana? Bila sampai bulan puasa, dia tetap kena berpuasa. Dia ada syarat-syarat wajib puasa. Jadi pada ketika ni dia ijtihad lah. Dia ijtihad dengan alamat-alamat yang dia boleh gunakan untuk ditentukan dah masuk ke ataupun tidak. Contohnya mungkin cuaca sekarang ni panas tak sama dengan sebelum ni. Lepas tu dalam menentukan siang dan malam juga kan, panas, masa agak panas sikit, saya sejuk sikit ke. Di situ dia ijtihad lah. Dia ijtihad dengan alamat-alamat yang dia mampu ya. Yang dia boleh gunakan untuk menentukan bulan puasa. Dan ijtihad dia ni, ijtihad dia dalam menentukan bulan puasa ni ada 3 keadaan lah. Sama ada ijtihad dia tu kena, maksudnya dia ijtihad berpuasa kan, dia kira dia ijtihad, dia kata okey sekarang ni bulan puasa. Sangkaan dia dengan ijtihad dia sekarang ni dah masuk bulan puasa. Jadi dia pun puasalah selama sebulan. Jadi puasa dia selama sebulan tu ada 3 keadaan. Sama ada sebulan puasa dia tu memang betul berlaku dalam bulan puasa, atau sebulan puasa dia tu berlaku sebelum bulan puasa, atau sebulan puasa dia tu berlaku selepas bulan puasa. Jadi ada 3 keadaan lah. Jadi keadaan pertama, puasa sebulan yang dia lakukan tu memang betul-betul berlaku dalam bulan puasa kan. Dia keluar daripada penjara tu, contohnya tengok-tengok baru masuk Syawal. Maknanya puasa dia sebulan sebelum ni memang betul berlaku dalam bulan puasa. Jadi kalau itu yang berlaku, maka tak ada masalah lah. Puasa dia, puasa yang dia buat tu dikira tunai. Baik. Yang kedua, puasa yang dilakukan tu berlaku di luar bulan puasa. Contohnya berlaku dalam bulan Sya'ban ataupun berlaku dalam bulan Rejab. Dia keluar daripada tahanan. Contohnya dia dikeluarkan daripada tahanan tu, dia tengok-tengok baru bulan Sya'ban. Maksudnya puasa yang dia buat tadi dalam bulan Rejab. Ataupun dia keluar-keluar tu tengok-tengok dia di akhir bulan Sya'ban dah. Maksudnya puasa yang dia buat tadi tu
sebelum ni dalam tahanan tu separuhnya berlaku dalam bulan Rajab dan separuhnya berlaku dalam bulan Syaban. Jadi dia wajib puasa dalam bulan Ramadan, dan puasa yang tadi tu tidak memada. Bila masuk bulan Ramadan dia wajib puasa lah bila masuk bulan Ramadan, dan puasa sebulan yang dia lakukan tadi tu tidak memada bagi Ramadan untuk tahun tu lah. Lepas tu sia-sia ke puasa dia? Jawabnya tidak. Puasa itu jatuh sebagai puasa sunat. Dikira sebagai puasa sunat. Kalau dia ada puasa-puasa yang ditinggalkan sebelum ni, ada puasa-puasa fardu yang ditinggalkan sebelum ni, maka puasa sebulan yang dilakukan sebelum Ramadan tadi itu menjadi ganti kepada puasa-puasa tersebut. Kalau tak ada apa-apa puasa ganti, puasa tu jatuh sebagai puasa sunat. Yang ketiga, puasa sebulan yang dibuat dalam tahanan tu berlaku selepas bulan Ramadan. Kan? Bulan Syawal contohnya. Keluar dia tengok bulan Zulqa'dah dah lah. Kan, Syawal, lepas tu Zulqa'dah. Jadi dia kata sebulan tadi yang dia puasa tu rupanya dalam bulan Syawal, bukan dalam bulan Ramadan. Baik, jadi apa status puasa dia? Puasa dia sebulan dalam bulan Syawal tu dikira ganti qada bagi Ramadan yang bagi puasa yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan dia tak puasa. Dia puasa dalam bulan Syawal. Dia silap lah dalam ijtihad dia tu. Kan? Ijtihad dia tu tak tepat. Dia ingat dia puasa tu dalam bulan Ramadan, rupanya bukan. Ramadan dia tak puasa pun sebenarnya. Dia puasa dalam bulan Syawal. Jadi puasa dia dalam bulan Syawal tu menjadi qada bagi puasa yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan. Cuma seperti yang kita maklum, dalam bulan Syawal ada satu hari yang haram puasa dan tak sah puasa, iaitu hari pertama lah, hari raya tu. Jadi hari tersebut tidak dikira. Jadi katalah Syawal 30 hari. Syawal 30 hari, Ramadan pun 30 hari itu. Jadi sekarang ni dia dah puasa 30 hari. 30 hari, satu tak dikira. Maknanya dia puasa yang sah 29 hari. Jadi dia kena qada satu hari. Sebab Ramadan 30 hari. Tapi kalau Ramadan 29 hari dan Syawal 30 hari dan dia puasa selama 30 hari, maka jumlah puasa dia yang sah adalah 29 hari. Jadi sama dengan jumlah puasa Ramadan. Maka tak perlu qada lah. Jadi cukup 29 hari yang sah dalam bulan Syawal tu dah jadi ganti bagi 29 hari puasa Ramadan. Baik, sebenarnya jelas. Begitu juga kalau berlaku puasa dia tu dalam bulan Zulhijjah, keluar daripada tahanan tu, rupanya puasa dia berlaku dalam bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ada 4 hari yang diharamkan puasa dan tidak sah puasa pada hari tersebut, iaitu hari raya Aidil Adha dan juga 3 hari tasyrik. 4 hari. Jadi kalau dia puasa kalau kita katakan bulan Zulhijjah tu 30 hari, maka tolaklah 4. Dia puasa 30 hari dalam bulan Zulhijjah tu, tolaklah 4. Maksudnya dia puasa yang sah 26 hari. Lepas tu dia tengok balik Ramadan dia. Ramadan dia hari tu 29 hari ke 30 hari. Kalau 30 hari dia kena qada 4 hari lagi. Kalau 29 dia kena qada 3 hari sahaja lagi. Itu huraian berkaitan dengan masalah ijtihad tu lah. Kata pengarang, jika selepas itu nyata bahawa dia telah berpuasa selepas bulan Ramadan, maka sah puasanya dan ia dikira qada. Namun jika nyata bahawa dia berpuasa sebelum bulan Ramadan, maka dia perlu menggantikan puasa Ramadannya. Yang lebih tepatnya dia bukan perlu gantikan puasa Ramadannya, dia kena berpuasa lah dalam bulan Ramadan tu. Kalau dia keluar tu ataupun dia tahu masuknya bulan Ramadan. Tapi kalau upanya puasa yang dia buat tu
sebelum bulan Ramadan dan dia keluar tu selepas dah bulan Ramadan dan dia dapat tahu punya puasa dia sebelum ni sebelum Ramadan. Jadi dia kena ganti ya. Kalau buat gambaran macam tu, betul lah. Seperti mana yang disebut oleh pengarang, dia perlu menggantikan puasa Ramadannya. Yang ni bagi masalah orang yang dia dapat tahu tu puasa dia yang dia ijtihad tadi tu sebelum bulan Ramadan, selepas berlalu bulan Ramadan. Jadi dia kena ganti balik. Tapi kalau dia tahu sebelum masuk Ramadan, keluar-keluar tu Ramadan tak masuk lagi, maknanya puasa tadi sebelum Ramadan. Jadi bila sampai bulan Ramadan dia kena puasa macam biasa. Adapun kalau puasa dia tu memang kena pada bulan Ramadan, yang ni dia tak sebut lah, yang tu jelas lah, tak ada masalah lah, kan? Dikira sebagai tunai. Kesimpulannya, diwajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa dengan salah satu daripada sebab-sebab tersebut, sama ada secara umum atau secara khusus. Habis. Baik. Masuk kepada tajuk baru, rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa itu ada dua. Pertama, niat. Yang pertama, niat. Dan yang kedua, surat 14 itu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itulah rukun puasa, dua aja. Setengah kitab sebut 3, tambah satu lagi, orang yang berpuasa. Itu je. Baik, kita tengok rukun yang pertama, niat, iaitu berniat mengerjakan puasa pada setiap malam dalam bulan Ramadan, yakni di antara waktu maghrib hingga sebelum terbit fajar shadiq. Dalam mazhab Syafi'i, wajib kita niat puasa tiap-tiap malam. Puasa esok kita akan niat malam ni lah. Kita akan niat malam ni. Lepas tu untuk puasa lusa, malam tu lah, sebelum sampai hari lusa tu, malam tu dia kena niat. Wajib tiap-tiap hari. Tak memada dengan berniat puasa sebulan terus. Sebab setiap hari Ramadan, setiap hari kita puasa tu merupakan ibadat yang tersendiri, yang terasing. Puasa hari pertama bukan puasa hari kedua. Puasa hari kedua bukan puasa hari ketiga. Kan? Setiap satu hari puasa tu diselangi dengan berbuka puasa. Seperti mana solat, satu solat dengan satu solat yang lain diselangi dengan salam. Jadi solat yang pertama perlu kepada niat, solat yang kedua perlu kepada niat yang lain. Samalah macam puasa. Puasa hari pertama perlu kepada niat, lepas tu di akhir dah berbuka, dan puasa hari kedua perlu kepada niat yang lain. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib niat tiap-tiap malam. Baik, waktu niat dia bila? Waktu niat dia di antara maghrib dan juga subuh. Di antara maghrib dan subuh tu. Kita boleh jatuhkan niat ataupun memalamkan niat pada bila-bila masa di antara maghrib dan subuh tersebut. Lepas baca doa, doa makan, doa berbuka, nak niat, boleh? Tak ada masalah. Sebelum baca doa berbuka nak niat tu pun boleh. Tak ada masalah pun. Yang penting maghrib masuk dah. Maghrib masuk dah. Tu waktu kita kata bermulanya waktu untuk niat puasa. Jadi takut lupa, dia malam-malam tu lepas doa makan tu dia niat terus. Tak ada masalah, boleh. Begitu juga wajib niat pada malam hari bagi puasa-puasa wajib seperti kafarah, qada dan nazar. Okey. Maknanya niat puasa pada malam hari ni bukan sahaja wajib pada puasa Ramadan, bahkan setiap puasa yang wajib. Setiap puasa yang wajib. Seperti puasa
kafarah, kan? Puasa qada, puasa wajib, puasa nazar, dia ada nazar nak puasa. Jadi wajib dia puasa. Kalau dia tak puasa, tak tertunai nazar dia, kan? Jadi dia wajib niat puasa pada malam tu. Dia nak puasa esok tu, malam tu wajib dia niat puasa. Wajib dia memalamkan niat. Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat nanti dia akan sebutlah, boleh untuk niat pada siang hari sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, iaitu sebelum zuhur. Dengan syarat selepas terbit fajar dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti dia akan sebutlah. Baik. Kata pengarang, di sisi mazhab Syafi'i, kewajipan tersebut adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Terjemahan, barang siapa yang tidak menetapkan niat pada malam hari sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Tiada puasa yang sah, tiada puasa yang sahih, yang sah baginya. Baik. Jadi hadis ni, siapa yang tidak menetapkan niat ataupun tidak memalamkan niat pada malam hari sebelum fajar, maka tiada puasa baginya ni. Ulama tanggungkan hadis ni atas puasa fardu. Dia tafsirkan hadis ni adalah berkait dengan puasa fardu. Kenapa ulama tanggungkan hadis ni merujuk kepada puasa fardu? Sebab di sana ada hadis lain. Ada hadis lain, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, Rasulullah masuk ke rumah dan Rasulullah tanya, ada makanan tak? Ada riwayat sebut perkataan ghadak, tanya makanan ghadak. Ghadak adalah makanan yang dimakan sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Lalu Sayyidina Aisyah kata, tak ada apa-apa nak makan. Lepas tu Rasulullah kata, idzan ana shaim. Kalau macam tu aku puasa. Jadi di situ menunjukkan boleh niat pada waktu siang. Dalam hadis tu menunjukkan boleh niat pada waktu siang. Tapi hadis ni, kalau kita tengok hadis ni pula, kena memalamkan niat. Sebab Nabi kata siapa yang tak memalamkan niat puasa sebelum fajar tu tidak ada puasa baginya. Jadi ulama tafsirkan hadis tadi tu, Nabi tanya makanan itu untuk puasa sunat. Itu untuk puasa sunat. Sebab tu puasa sunat boleh untuk kita niat pada siang hari sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Dengan syarat selepas terbit fajar tu dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, jima' dan dan selainnya lah, perkara yang membatalkan puasa. Adapun hadis ni puasa fardu. Hadis ni untuk puasa fardu. Sebab kalaulah hadis tu puasa fardu, takkan maknanya kalau pada bulan Ramadan takkan Nabi nak minta makanan kot kan, siang-siang hari untuk makan. Jadi hadis tu untuk puasa sunat, hadis ni untuk puasa fardu. Baik, sekurang-kurang niat puasa bagi puasa fardu sekurang-kurang niat bagi puasa fardu sama ada Ramadan, qada, nazar dan juga kafarah. Ada dua perkara sekurang-kurangnya ialah qasad dan ta'yin. Kena ada dua ni lah, qasad dan ta'yin. Ta'yin tu kita menentukan jenis puasa fardu tersebut. Qasad, kita qasad lah nawaitu tu kan. Kita selalu duk puasa tu kan, nawaitu shauma ghadin tu. Jadi nawaitu tu qasad kita, qasad untuk puasa. Adapun an Ramadan, yang tu ta'yin, kita tentukan jenis puasa. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Itu sekurang-kurangnya lah. Nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin an kafarah. Aku puasa esok hari daripada kafarah. Aku puasa esok hari daripada nazar contohnya. Jadi takyinkan jenis puasa fardu tersebut. Tak wajib pun dia bagi tahu qada apa. Qada puasa bila,
ataupun kafarah apa, tak wajib. Cukup dia tentukan jenis fardu tu, fardu kafarah ke, nazar ke, ataupun Ramadan ke, ataupun qada. Dia macam solat lah, macam solat pun bagi solat fardu wajib 3 perkara pada niat kan. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita nak niat, wajib dalam niat tu ada 3 perkara, iaitu yang pertama qasdul fi'li, qasad, melakukan perbuatan tu, melakukan solat. Usolli, itu qasad. Lepas tu wajib ta'yin, kita tentukan jenis solat. Usolli az-zuhra. Jadi perkataan az-zuhra tu adalah ta'yin, kita menentukan jenis solat yang kita nak buat. Lepas tu yang ketiga al-fardiyah, iaitu kita sebut fardan. Usolli az-zuhra fardan. Sahaja aku sembahyang zuhur, fardu. Ataupun usolli fardaz zuhri. Usolli itu qasdul fi'li, qasad buat. Farda itu fardiyah, sebut fardu. Az-zuhri yang tu ta'yin. Ada 3 tu sekurang-kurangnya, usolli fardaz zuhri ataupun usolli zuhra fardan. Tapi dalam dalam bab puasa, 2 je. 2 je yang perlu, qasad dan juga ta'yin. Adapun fardiyah, sebut fardu tu, yang tu tak perlu pun dalam bab puasa. Cukup ada qasad nak puasa dan tentukan jenis puasa, dah itu memada. Kemudian dia bagi contoh lah. Dia bagi contoh, sahaja aku berpuasa, yang tu qasad. Sahaja aku puasa, itu qasad. Ramadan, sahaja aku berpuasa Ramadan. Atau sahaja aku berpuasa nazar, sahaja aku berpuasa kafarah. Jadi sebut Ramadan, sebut nazar, sebut kafarah, itu adalah ta'yin. Itu adalah ta'yin. Jadi ada dua-dua tu lah, ada qasad dan juga ada ta'yin pada esok hari. Itu tambahan lah. Adapun bagi puasa sunat, memada dengan qasad sahaja. Cukup ada qasad. Tak wajib pun ta'yin kan. Contoh dia, sahaja aku berpuasa esok hari. Kan? Tak wajib pun dia nak ta'yin kan. Saja aku puasa esok hari, puasa Isnin ke, puasa Khamis ke. Itu kita nak kata sekurang-kurangnya lah. Cukup ada qasad bagi puasa yang nak dilakukan pada esok hari. Tidak disyaratkan menyebut fardu pada puasa wajib yang hendak dilakukan. Tak syarat. Ni yang saya sebut tadi lah. Tak syarat. Adapun pada bab solat wajib sebut. Dalam bab puasa ni tak wajib. Tidak disyaratkan menyebut fardu pada puasa wajib yang hendak dilakukan. Lepas tu didatangkan contoh bagi lafaz niat yang sempurna. Ni lafaz niat lah. Benda yang kita lafazkan. Tapi niat tu hak sebenarnya yang kita nak tu adalah di hati, iaitu yang dikatakan niat. Adapun lafaz ni sunat je. Kalau dia tak lafazkan pun, tapi dia niat di hati, dikira jugalah, sebab yang kita nak adalah niat di hati tu. Itu tempat niat. Adapun di mulut tu sekadar kita nak bantu hati. Itu sahaja. Kalau dia tak lafazkan, tetap sah niat dia. Jadi contoh bagi lafaz niat yang sempurna, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari daripada fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sambung lagi, kata pengarang, harus bagi orang yang mengerjakan puasa sunat untuk berniat pada siang harinya. Ini yang saya sebutkan tadi. Boleh untuk orang yang nak buat puasa sunat, niat pada siang hari. Yang kata kena niat malam tu, itu puasa wajib, puasa fardu. Puasa sunat tak wajib pun niat pada malam hari. Boleh untuk niat pada siang hari. Dengan syarat diniatkan sebelum tergelincir matahari. Buat dalam kurungan tu zuhur lah, maksudnya sebelum masuknya waktu zuhur. Dan tidak melakukan
Dan disyaratkan dengan syarat dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa selepas terbit fajar. Jadi kalau dia dah makan dah lepas subuh tu, dia dah minum dah, kan? Dia dah buat dah perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka tak boleh dah lah nak puasa. Baik, catatan. Sebahagian ulama mutaakhirin, iaitu ulama yang datang terkemudian, menyarankan agar berniat puasa sebulan Ramadan pada awal malam Ramadan. Ini hak kita doa amai lah, kan? Kita doa amai, dan disebutlah memang dalam kitab-kitab fiqh pun sebut, kan? Taklid mazhab Maliki, yang mana boleh untuk berpuasa, niat puasa sebulan penuh terus. Lepas tu kata pengarang, sebagian ulama mutaakhirin menyarankan agar berniat puasa sebulan Ramadan pada awal malam Ramadan. Awal malam Ramadan sahaja ke boleh niat puasa sebulan ni? Dia kata atau malam-malam selepasnya. Jadi nak niat puasa sebulan ni bukan mesti awal Ramadan saja. Selepas awal Ramadan tu pun boleh lagi. Dia niat apa yang berbaki daripada bulan Ramadan. Ada yang sebut kata kena niat awal bulan Ramadan. Ada lah. Bukan awal bulan Ramadan saja boleh. Selepas tu pertengahan Ramadan dia nak niat baki 15 hari daripada bulan Ramadan tu yang tinggal. Dia niat terus 15 hari terus. Tak ada masalah. Boleh. Katalah dah 10 hari dah dia niat dia duk niat tiap-tiap hari, dia tak niat sebulan. Hari ke-10 baru dia teringat, aku tak tak ambil lagi saranan ulama mutaakhirin untuk niat sebulan terus, kan? Untuk niat bagi perhabis terus, kan? Jadi dia niat start pada 10 Ramadan tu. Boleh? Tak ada masalah. Jadi sebahagian ulama mutaakhirin menyarankan agar berniat puasa sebulan Ramadan pada awal malam Ramadan atau malam-malam selepasnya sebagai bertaklid kepada mazhab Maliki. Hal ini agar puasanya tetap sah jika dia terlupa berniat pada malam hari tertentu. Jadi kalaulah takdir Allah Ta'ala dia lupa niat, kan? Terlupa niat, ada hari-hari yang dia terlupa niat, jadi bolehlah dia teruskan puasa dia mengikut mazhab Maliki. Puasa dia sah, kan? Sebab dia dah niat puasa sebulan. Cuma ada penjagaan lah yang perlu diambil perhatian. Masalah perempuan yang datang haid ataupun nifas. Begitu juga orang yang kita kata sakit, musafir ataupun gila, pengsan, kan? Lepas tu dia tak puasa, lepas tu hilang uzur-uzur tersebut. Depa kena tajdid niat semula. Depa kena tajdid niat puasa sebulan tu. Dia tak memada dengan niat yang awal tadi. Sebab niat yang awal itu disyaratkan kalau tak ada perkara-perkara ni berlaku di pertengahan Ramadan. Kalau berlaku di pertengahan Ramadan, dia dah terputus dah niat awal tadi. Dia kena niat sekali lagi. Jadi dia sebut di sini, jika perempuan datang haid atau nifas pada pertengahan Ramadan, maka niat sebulan Ramadan itu dikira terbatal. Batal lah niat tadi tu. Dia perlu memperbaharui niat sebulan Ramadan selepas dirinya suci. Jadi selepas dia suci, dia kena niat balik. Niatlah apa yang berbaki daripada bulan Ramadan tu. Begitu juga bagi orang yang terputus puasanya kerana sakit, musafir, gila dan pengsan. Mereka ni perlu memperbaharui semula niat sebulan Ramadan. Mereka ni pun sama jugalah. Yang salah haid nifas tadi.
Yang mana kalau puasa dia dah terputus kerana ada sebab-sebab tertentu ni, kan, lepas tu hilang dah sebab-sebab tadi tu yang menyebabkan dia buka puasa tu ataupun tak puasa tu. Jadi dia kena perbaharu balik niat sebulan tu. Niat tadi tu dah dikira terputus. Tapi kalau tak ada apa-apa berlaku, memang straight je dia puasa, tak ada pun terputus puasa dia tu dengan sebab-sebab yang disebutkan ni, maka tak perlu dia nak perbaharui niat sebulan Ramadan tersebut. Kemudian haid, nifas, makan, minum, jima' dan sebagainya yang berlaku selepas niat pada malam hari tidak membatalkan niat puasa. Jadi katalah malam tu berlaku nifas. Kalau haid ni payah sikit nak tasawur. Kan sebab nak tasawur macam mana kalau berlaku haid ni sekurang-kurangnya sehari semalam. Kan? Haid ni sekurang-kurangnya sehari semalam. Tak dapat tidak. Kalau berlaku haid, kita cakap paling kurang waktu dia sehari semalam. Jadi kalau kita kata haid putus-putus lah, kan? Kalau nifas tak apa, sebab nifas ni dia sekurang-kurang nifas ni sedetik ataupun seperludahan keluar darah, lepas tu tak ada dah darah, kering dah darah. Itu sekurang-kurang nifas. Tapi kalau haid tak, haid sekurang-kurang dia sehari semalam. Tak apalah yang tu kena kita tengok lain. Masalah nifas, makan ataupun minum ataupun jima', yang mana semua ni berlaku pada malam hari selepas dia niat. Adakah perkara-perkara ni membatalkan niat puasa dia? Jawab dia tidaklah. Jawab dia tidak. Tak membatalkan pun. Tak perlu pun dia nak niat balik. Tak perlu dia nak tajdid balik niat tu. Sebab dia buka puasa tadi dia niat tarawih. Lepas tu dia makan. Malam lagi dia makan pula, moreh. Contohnya, adakah dia perlu niat balik sebab dia dah makan? Dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa kalau dibuat pada siang hari? Jawabnya tak perlu pun. Namun yang membatalkan niat puasa ialah murtad dan berniat membatalkan niat puasa pada malam hari. Kalau dia murtad, malam hari tu dia murtad. Siang tadi dia buka elok, malam dia murtad. Kan, waliyazubillah min zalik. Jawabnya untuk dia puasa, lepas tu dia masuk Islam balik, dia kena niat balik. Sebab puasa dia tadi dah batal dah. Begitu juga kalau dia niat membatalkan niat puasa pada malam hari. Tadi dia niat, lepas tu dia kata tak jadi lah, aku tak mau puasa esok. Hak niat tadi tu tak jadi. Jadi dia batalkan niat yang dia dah niat tadi. Yang tu batal niat dia. Dia kena niat balik lah untuk puasa pada esok hari. Baik, bersahur dengan niat puasa. Menurut pandangan yang muktamad, sah niat puasa wajib jika seseorang itu bangun untuk bersahur dan terlintas tujuan puasa sebagaimana yang dinyatakan syarak, dengan syarat terdapat qasad dan ta'yin. Okey. Ini pun jadi kadang-kadang jadi isu juga. Dia ada yang cakap bersahur ni tak boleh menggantikan niat puasa. Ada yang sebut bersahur boleh mengganti bersahur tu dia dah ambil dah tempat niat puasa. Jadi yang cakap bersahur tu tak menggantikan niat puasa pun betul. Yang kata tak menggantikan pun betul juga. Kena tengok kepada huraian lah. Tengok kepada huraian ataupun perincian dia. Kalau semata-mata bersahur, memang itu tidak dapat ambil lah. Tak memadalah, tak mengambil tempat niat puasa. Semata-mata bersahur, bangun malam makan, tidur balik. Kan?
Sahur ni dia mula daripada separuh malam yang kedua. Kalau orang makan pukul 10 tu tak, bukan separuh malam yang kedua lagi. Dia kata sahur. Tersok awal. Itu bukan sok, tak dikira lagi. Dia tak masuk lagi waktu dia. Dia ada waktu dia. Waktu dia separuh malam yang kedua. Separuh malam yang kedua atau bermula masuk waktu sahur. Jadi katalah dia masuk waktu dia malam tu dia bangun, semata-mata dia bangun, lepas tu dia tidur. Tanpa ada terlintas dalam hati dia untuk puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Jadi yang tu kita kata sahur tadi tu tak memadalah. Sahur tu tidak memada. Adapun kalau dia bangun sahur, dan terlintas dalam hati dia, kan, terlintas dalam hati dia untuk puasa Ramadan. Contohnya dia bangun, lepas tu dia niat nak makan ni untuk dia kuat untuk puasa Ramadan esok. Itu dah terlintas dalam hati tu, kan. Ataupun dia bangun sahur tu, lepas tu dia takut nak makan, takut masuk waktu. Sebab dia nak puasa esok ni, nak puasa Ramadan esok hari. Ada terlintas dalam hati dia puasa Ramadan. Jadi bila dah ada terlintas tu, terlintas nak puasa dan puasa Ramadan, maksudnya ada qasad, ada ta'yin. Okey, kalau ada terlintas macam tu, memada. Waktu ni yang dikira bersahur tu, orang kata bersahur tu dah dikira dia niat puasa. Itu maksud dia. Hak kata bersahur dikira dia niat tu kalau dia bersahur terlintas terlintas qasad nak puasa Ramadan. Sebab tu dalam ni pun dia sebut menurut pandangan yang muktamad sah niat puasa wajib jika seseorang itu bangun untuk bersahur dan terlintas tujuan puasa sebagaimana yang dinyatakan syarak, dengan syarat terdapat qasad dan ta'yin. Sebab tu tadi kita bincang tentang rukun puasa niat. Apa yang perlu ada pada niat tu? Kena ada qasad, kena ada ta'yin. Jadi kalau dia dah bangun dan terlintas ada qasad, ada ta'yin, jadi dia tak perlu kepada lafaz tu sunat sahaja. Yang pentingnya qasad dia tu, niat dia tu, dalam hati tu, tu yang kita nak. Yang kata tak jadi tu, tu kalau dia semata-mata bangun, kan, semata-mata bangun makan tidak, tak ada pun terlintas apa-apa, tu yang tak memada. Tak dikira lah niat dia tu. Okey, baik. Adapun bagi puasa-puasa sunat yang khusus seperti puasa sunat Arafah, puasa sunat Ashura dan seumpamanya, maka hendaklah ditentukan ta'yin. Maksud ditentukan tu ta'yin tu lah, ditentukan ataupun ta'yin niat bagi mendapatkan pahala khusus puasa tersebut. Ini pun ada khilaf lah. Yang ni di sisi Imam Ibn Hajar. Dan kalau tak salah juga ini juga pandangan Imam Nawawi. Kena ta'yinkan puasa-puasa tu. Kemudian puasa 6 hari Syawal dengan niat qada. Boleh ke tak boleh? Jika digabungkan niat puasa qada dan puasa sunat, sebagai contohnya dengan puasa sunat Syawal. Puasa qada, dia ada puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Contohnya biasanya perempuan lah. Sebab perempuan ni biasanya setiap bulan akan datanglah dia punya haid, kan, daripada turun darah. Jadi adalah hari-hari yang dia tak boleh berpuasa sebab ada
sebab ada manik. Jadi lepas bulan puasa tu, bulan Syawal, jadi ada puasa sunat 6 hari Syawal, daripada bulan Syawal kan. Jadi dia nak gabungkan, boleh ke tak boleh? Jadi jawabnya boleh lah. Jika digabungkan niat puasa qada dan puasa sunat, sebagai contohnya dengan puasa sunat Syawal, maka sah puasa qadanya dan gugur tuntutan puasa sunat Syawal ke atasnya. Walaupun demikian, dia dianggap tidak mendapat pahala penuh sebagaimana jika dilakukan puasa tersebut secara berasingan. Gitu juga macam kalau kita tengok masalah solat, tahiyatul masjid kan. Boleh je dia masuk solat, dia masuk dalam masjid, dia sembahyang solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu, solat maghrib contohnya, ataupun sebelum solat isyak ke, dan dia niat dia niat sekali, gabung sekali dengan solat sunat tahiyatul masjid. Dia 2 sekali lah, dia niat saja aku sembahyang solat sunat sebelum maghrib dan solat sunat tahiyatul masjid, gabung 2 sekali, boleh. Tapi tak dapatlah pahala seperti mana kalau dia buat asing-asing kan. Kalau dia buat asing-asing tu lebih banyak amalan-amalan yang dia buat, maka pasti pahala dia lebih banyak. Begitu juga kalau dia masuk tu, dia tak niat solat tahiyatul masjid, dia niat dia sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat sebelum maghrib. Jadi pada ketika ni gugur tuntutan saja, gugur tuntutan solat sunat tahiyatul masjid tu. Sebab syarak nak daripada kita buat solat 2 rakaat, tak kira solat apa pun, apa-apa solat pun. Jadi kalau dia buat solat selain solat sunat tahiyatul masjid pun, maka memada dan gugurlah tuntutan solat sunat tahiyatul masjid tu. Tapi tak ada lah pahala kan. Itu atas satu pandangan lah, tak ada pahala. Ada yang kata dapat juga pahala sunat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Baik. Okey, tak apa, untuk soalan lagi lah, kita baca dulu. Dia ada masa kita boleh jawab soalan, kita jawab soalan. Baik, kedua, menahan diri, rukun yang kedua daripada rukun-rukun puasa, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hendaklah menahan diri bermula dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu waktu puasa lah tu kan, waktu siang. Jadi waktu siang tu mula terbit fajar, berakhirnya terbenam matahari. Jika seseorang itu melakukan perkara tersebut dengan sengaja, dengan kehendak, tanpa lupa, tanpa paksaan dan tahu pengharamannya, maka ketika itu puasanya dikira batal. Semua tu kait-kait yang disebutlah. Dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa tu, buat dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja makan, bukannya buat secara sengaja, dengan kehendak. Dengan kehendak dia dibuat secara sukarela, bukan dengan paksaan. Kalau ada orang paksa dia, pegang dia, masukkan sesuatu dalam rongga dia, contoh kan, yang tu bukan secara sukarela, bukan dengan kehendak dia. Tanpa lupa, tak lupa, ingat duk buat tu dalam keadaan dia ingat. Kalau lupa, contohnya makan satu pinggan nasi contohnya, lepas tu orang kata kat dia, tak puasa. Oh, puasa ke? Tak ingat. Biasanya berlaku di awal Ramadan lah kan, sebab hari-hari duk makan, tiba-tiba hari tu puasa, jadi tak ingat tu dia pergi makan. Jadi lupa tak apa. Tanpa paksaan, ini pun kita dah sebut hari dengan kehendak dia, maksudnya secara sukarela, bukannya dengan paksaan dia. Ini dia jelaskan lagi dah, tanpa paksaan dan tahu pengharamannya. Tahu kata benda itu haram dan membatalkan
puasa. Jadi kalau dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa ni tanpa disengaja, dengan sengaja, dengan kehendak dia, sukarela, lupa pun tidak, tahu pengharamannya, maka ketika itu puasanya dikira batal. Perkara-perkara yang membatalkan puasa nanti dia akan sebut. Adapun jika makan atau jima' dalam keadaan terlupa, dipaksa, orang pegang dia, buka mulut dia, suap makanan, ataupun bagi dia minum air, dipaksa makan ataupun minum, atau jahil bahawa jima' itu membatalkan puasa kerana baru memeluk Islam, maka tidak batal puasanya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, perkara yang membatalkan puasa ada 6. Pertama, makan dan minum walaupun sedikit. Yang pertama, makan dan minum walaupun sedikit. Dia tak kira lah, yang penting makan, minum. Dia tak kira kenyang ke tak kenyang, dia kira makan. Dan dia kira minum. Walaupun sebutir nasi, kan? Walaupun sebutir nasi, ataupun ataupun makanan-makanan yang lekat di celah gigi tu, kan? Dia telan sengaja, dia boleh keluarkan tapi dia tak keluarkan, batal puasa. Makan dan minum walaupun sedikit seperti biji-bijian, cairan gula. Ada gula satu je, cik je. Lepas tu dia masukkan, cayak lah, kan, larut dalam mulut dia. Lepas tu dia telan. Dia telan ayak liak dia tu yang bercampur dengan gula tadi. Jadi batal dia punya puasa. Dan makanan yang berada di celah-celah gigi. Makanan yang berada di celah-celah gigi, dengan syarat dia boleh keluarkan. Sengaja dia telan. Kalau dia duk keluarkan, duk congkeh apa semua tak keluar, yang tu lain lah. Lepas dia pun biar. Lepas tu tanpa dia sedap, makanan duk celah-celah tu duk dah lama, jadi dia mengembang dan dia keluar sendiri. Jadi dia pun tak perasan dan dia tertelan. Yang tu kita kata tertelan, bukan telan dengan sengaja. Jadi tak batal puasa yang tu. Tapi dah keluar dan dia dah perasan dah keluar dan dia pergi telan, sedangkan dia tahu ada makanan, ada makanan. Jadi waktu tu batal puasa dia. Kedua, berjima' walaupun tidak keluar mani. Erti jima' ialah memasukkan hasyafah. Hasyafah ni kepala zakar ke dalam faraj. Faraj di sini merangkumi kubul dan juga dubur. Jadi lubang depan dan juga lubang belakang. Sama ada manusia ataupun binatang. Manusia atau selainnya, ataupun selain manusia. Sama ada yang masih bersambung ataupun terputus. Kata faraj tu masih ada di tubuh ataupun dah terputus ke, contohnya, kan? Pada orang tu dia kita masukkan jika dia dah mati ke pun batal juga puasa. Jadi syarat dia masuk hasyafah tu, masuk semua kepala zakar tu. Kalau baru masuk separuh, kan, yang tu tidak dikira tidak dikira lah. Maksudnya tak batal lagi puasa dia. Dia tak dikira jima' lagi. Tapi kalau perempuan dia batal lah. Kalau perempuan batal sebab apa? Sebab dia dikira masuk, dia batal tu sebab masuk ain, bukan sebab jima'. Dia batal sebab masuk ain, satu ain zat ke dalam rongga dia. Laki dia batal sebab berjima', kan? Perempuan dia batal sebab masuk ain. Bila masuk sebahagian hasyafah kepala zakar, maka perempuan batal dia punya puasa dia. Tapi kalau laki tu dia tak batal lagi. Bila masuk semua hasyafah tu, barulah batal puasa dia. Sama ada dia buat dengan manusia ke ataupun dia buat dengan binatang, batal puasa, kan? Ataupun dia buat ikut kemaluan depan ataupun belakang, batal puasa.
Ketiga, keluar mani dengan sebab bersentuhan. Keluar mani dengan sebab bersentuhan tanpa ada berlapik lah. Puasa dikira terbatal jika keluar mani dengan sebab sentuhan yang bersyahwat pada tabiat fitrah yang normal, tanpa berlapik, seperti bercium, bersentuh-sentuhan betis dan berpelukan. Tapi kalau berlapik, tak lah, tu dia dikaitkan tanpa berlapik. Adapun jika keluar mani dengan berfikir atau melihat dengan syahwat, maka tidak batal puasanya. Dia fikir benda yang menaikkan syahwat dia, tengok-tengok keluar mani. Ataupun dia tengok dia tengok ada apa ni kat depan dia, ada orang perempuan lalu ke apa ke, kan, tengok benda yang menaikkan syahwat dia lah. Lepas tu keluar mani. Jadi keluar mani tu bukanlah dengan sebab sentuhan, dia sebab berfikir ataupun melihat. Yang ni tak batal puasa dia, kecuali dia tahu perbuatan dia tu, adat dia, kalau dia fikir benda-benda macam tu dan dia tengok benda-benda macam tu, boleh boleh menyebabkan keluar mani. Waktu tu kalau dia buat juga, dia fikir juga dan dia tengok juga, dia ulang-ulang sehingga keluar mani, waktu tu batal puasa dia. Namun jika seseorang itu tahu bahawa jika dia melihat atau berfikir akan menyebabkan keluar mani, lalu diulang-ulang perbuatan tersebut sehingga keluar mani, maka hukumnya adalah haram dan membatalkan puasa. Keempat, mengeluarkan mani dengan beristimna. Istimna bahasa kita onani lah, itu bahasa Arab istimna. Bermaksud berusaha mengeluarkan mani. Berusaha mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa jima. Serta boleh tambah kait sikit, serta keluar mani sungguh. Kalau dia usaha keluar mani, perbuatan tu haram lah, tapi mani tak keluar, puasa tak batal lagi. Yang batal dia usaha keluar mani dan keluar sungguh banyak mani tu. Itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau dia usaha keluar mani tapi mani tak keluar, jadi puasa dia tidak batal. Bila keluar mani baru batal. Bermaksud berusaha mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa jima, sama ada secara haram dengan tangan dia atau tidak haram seperti tangan isteri, sekalipun dengan berlapik. Walaupun dengan berlapik dah keluar mani, batal puasa. Adapun jika keluar mani dengan sebab bermimpi, maka tidak batal puasanya. Kemudian yang kelima, memasukkan ain ataupun zat sesuatu ke dalam rongga. Yang ni ada sikit lah, panjang sikit yang ni, kan. Ada panjang sikit yang ni. Ini kita boleh sambung nanti. Memasukkan ain, zat sesuatu ke dalam rongga. Saya berhenti kat situ lah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam.